Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Profesor Dr. Muhammad Zaidi bin Muhammad Hajazi, yang dikasihi sahabat-sahabat dan rakan-rakan sekalian. Okey. Nama saya Muhammad Akmal bin Muhammad Amir, daripada Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Pengajian Islam. Okey. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk pendidikan global antarabangsa mengenai kaitan strategi untuk menarik kemasukan pelajar antarabangsa ke Malaysia. Okey, mari sama-sama kita melihat saya punya slide. Okey. Bahagian pengenalan. Okey. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan sebuah negara. Kemajuan sesebuah negara juga turut dilambangkan oleh kemajuan pendidikan. Pendidikan tinggi di Malaysia itu mengalami perubahan radikal untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan pembangunan negara. Sistem pendidikan tinggi kini lebih terbuka dan berhasrat menjadikan hak pendidikan tinggi serantau Kementerian Pengajian Tinggi. Selaras dengan perkembangan dunia global, Malaysia muncul sebagai kelompok ketiga destinasi paling penting dalam dunia pendidikan tinggi. Umumnya pelajar memilih untuk belajar di luar negara kerana ingin mendapatkan pengalaman, sistem belajar dan budaya yang baru. Selain itu, pelajar berpendapat bahawa negara yang mereka pilih dapat sediakan pelajaran yang bermutu dan lebih baik dari negara asal mereka. Pelajar asing juga ingin mempelajari sesuatu yang baru, misalnya dari segi bahasa dan membina rangkaian perhubungan baru. Persaingan menarik masuk pelajar antarabangsa sangat kompetitif. Oleh yang demikian, kejayaan kemasukan dan mengekalkan pelajar antarabangsa sangat bergantung keupayaan negara dan institusi menyediakan keperluan dan memenuhi kehendak pasaran. Okey. Untuk seterusnya, saya akan menceritakan antara langkah-langkah strategi untuk menarik kemasukan pelajar antarabangsa ke Malaysia. Okey. Pada tahun 2010, ketika itu timbalan Perdana Menteri Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin berkata, matlamat kerajaan adalah untuk menjadikan pendidikan berkualiti sebagai landasan untuk melahirkan modal insan yang kreatif, inovatif dan berkemahiran tinggi dan sejajar dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan daya saing negara melalui peningkatan kualiti modal insan yang dilahirkan oleh sistem pendidikan negara. Okey, pada Perdana Menteri pula ketika itu, Datuk Seri Najib Abdul Razak berkata, dengan wujudnya universiti tersohor dari luar negara di Malaysia akan menambahkan lagi keyakinan pelajar terhadap Malaysia apabila penubuhan lebih banyak universiti antarabangsa di negara ini diharapkan dapat memenuhi hasrat menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan akademik di rantau ini. Okey. Kenyataan yang diutarakan oleh dua orang pemimpin daripada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri adalah satu perancangan strategi yang jelas untuk mencerminkan hasrat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah hub pendidikan bukan sahaja di rantau ini, malah diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa. Okey. Strategi yang pertama untuk menarik kemasukan pelajar antarabangsa ke Malaysia adalah kelebihan sedia ada di Malaysia. Okey, kita melihat kos yang ditawarkan di Malaysia, kos pendidikan, maksudnya kos pengajian. Faktor kos mengikuti kursus adalah satu daripada sebab terpenting pelajar dari luar negara untuk memilih meneruskan meneruskan pelajaran di Malaysia. Okey. Malah menurut Washington Accord Standard, Malaysia adalah negara yang menyediakan kos perkhidmatan pembelajaran terendah dan kompetitif berbanding Singapura, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Ini membolehkan Malaysia menyediakan peluang yang terbaik kepada bakal pelajar dari pelbagai negara untuk meneruskan pendidikan ke peringkat lebih tinggi dengan kos yang berpatutan. Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama juga ia adalah sebagai faktor yang menarik minat pelajar antarabangsa untuk bermastautin, memandangkan ia boleh memudahkan proses asimilasi untuk berkursus di sini.
Kemudahan asimilasi berupaya membantu pelajar mengawal emosi dan menenangkan jiwa untuk menerima pelajaran yang lebih baik. Pelajar beberapa negara seperti China, India dan Timur Tengah sudah tentu dapat merhatikan kesamaan sesetengah budaya dan amalan di negara ini. Usaha kerajaan memudahkan proses kemasukan pelajar dari luar negara juga mempengaruhi pilihan Malaysia sebagai tempat pelanjutkan pelajaran. Ini diperkuatkan lagi dengan adanya langkah institusi pengajian tinggi untuk meningkatkan lagi kualiti tenaga pengajar dan program atau kursus yang ditawarkan. Pilihan Malaysia juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kos sara hidup rendah, kemudahan pembelajaran terkini, kestabilan politik berterusan dan sebagai tempat pelancongan yang menarik. Okey. Poin yang kedua, strategi untuk menarik pelajar antarabangsa masuk ke Malaysia adalah meningkatkan daya saing negara. Okey. Kerajaan merangka pelbagai persediaan untuk memastikan Malaysia mampu menjadi sebuah hub pendidikan yang setanding dengan negara maju. Ini dinyatakan dalam Pelan Strategik Interim KPM, Pelan Pendidikan Pembangunan Malaysia 2013-2025 dan peruntukan sebanyak RM56 bilion dalam bajet 2015. Tetapi harus ada usaha gigih dan ekosistem bukan sahaja dari institusi pengajian kerajaan, bahkan juga institusi dan kolej swasta. Dengan wujudnya agensi kelayakan MQA akan memastikan standard pencapaian yang memuaskan. Status dan kedudukan universiti tempatan menurut QS Asian University Ranking 2014 amat kurang memuaskan. Kriteria yang digunakan adalah penanda aras antarabangsa. Ini mempengaruhi pilihan pelajar, lebih-lebih lagi pelajar yang mempunyai kelulusan yang cemerlang. Ini adalah satu cabaran bagi universiti tempatan. Kerajaan menyediakan dana yang lebih ke arah penambahbaikan dari segi tenaga pengajar dan penyelidikan, iaitu dengan wujudnya 4 universiti penyelidikan. Kedudukan lebih baik adalah pengiktirafan antarabangsa yang lebih baik akan secara langsung dapat menarik minat lebih ramai pelajar antarabangsa yang cemerlang untuk meneruskan pelajaran di sini. Antara langkah lain yang boleh dilakukan untuk menjadikan Universiti Malaysia lebih menarik kepada pelajar luar negara termasuklah mengemas kini prasarana fizikal dan teknologi maklumat di institusi pengajian tinggi seperti menyediakan kafeteria yang cukup bersih dan pelbagai menu. Tempat riadah di mana pelajar boleh berbincang dan mentelaah, tandas bersih dan tidak berbau busuk dan kemudahan berjalan kaki dari satu bangunan yang bercantum serta beratap selamat daripada hujan dan panas. Ini adalah kemudahan pelajar antarabangsa yang akan menjadi duta untuk Malaysia apabila mereka pulang ke tanah air nanti. Di samping mempergiatkan usaha penerangan dan mempromosi Malaysia sebagai hub pendidikan, projek seperti EduCity Iskandar Malaysia di Johor dan hub pendidikan negeri seperti di Ansted Negeri Sembilan seharusnya diperluaskan. Okey. Strategi yang ketiga adalah atasi isu salah guna visa pelajar. Okey. Dalam kita gairah mengejar cita-cita dan aspirasi menjadi hub pendidikan, masalah sosial yang timbul berikutan daripada kemasukan pelajar asing tidak boleh diabaikan. Terbuktinya ramai yang mengaku menjadi pelajar, tetapi sebenarnya mereka mempunyai tujuan dan motif lain. Kegiatan seperti pelacuran, pengubahan wang haram dan lain-lain jenayah pernah dilakukan oleh individu yang tidak bertanggungjawab yang kononnya mengaku sebagai pelajar. Dari segi pihak immigration, pihak kawalan setia universiti dan lain-lain badan berkuasa perlu memainkan peranan untuk mengawasi tindak tanduk pelajar palsu ini. Jika dibenarkan menolak akan memberi kesan buruk bukan sahaja kepada negara kita, tetapi juga mencemarkan reputasi negara dan secara langsung menjejaskan status Malaysia sebagai hub pendidikan. Sebagai kesimpulan, pengantarabangsaan pengajian tinggi adalah salah satu aspek yang perlu diberi penekanan dalam memartabatkan IPT di Malaysia ke arah bertaruh dunia bagi meningkatkan daya saing dan
dan menarik lebih ramai pelajar antarabangsa, usaha gigi perlu dilaksanakan agar negara kita setanding dengan negara yang kehadapan dalam aspek antarabangsaan pengajian tinggi. Dalam era globalisasi, negara bersaing untuk mendapatkan pelajar dan tenaga pengajar antarabangsa yang berkualiti. Oleh itu, kita perlu kompetitif dan mempelbagaikan usaha untuk mengantarabangsakan IPT, termasuk mewujudkan jalinan kolaborasi dalam kalangan universiti terkemuka dunia, menarik lebih banyak pelaburan dalam sektor perkhidmatan pendidikan dan penyelidikan di IPT. Itu sahaja dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.